Untuk video kali ini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana sesuatu cat boleh shunam dan fly. Untuk video kali ini anda bersama saya Faiz dan kita akan belajar bersama-sama. Apa yang saya nak tunjuk kat sini adalah kita mesti berfikiran seperti seorang entrepreneur. Dan bersama saya Faiz sekali lagi. Untuk pembelajaran kali ini saya akan ceritakan kepada anda bagaimana forex ni berfungsi dan siapakah penggerak market dia. Saya ada sediakan note untuk anda, simple tetapi padat. Let's jom. Kita kena tahu bahawa foreign exchange ataupun forex ni adalah permainan warga-warga kaya, jutawan. Sekarang ini mereka ni terdiri daripada central bank, major commercial, investment bank, multinational corporation, hedge fund, foreign investment manager. Cara bagaimana mereka menggandakan kewangan mereka dan mencairkan ataupun kita panggil dia sebagai liquidity. Jadi kita berada di level mana? Seterusnya, kecairan yang mereka lakukan, iaitu apa yang mereka lakukan, duit-duit yang mereka ada ni, orang-orang kaya ni ada ni, orang-orang yang berduit, mereka akan melaburkan ke beberapa tempat, iaitu antaranya komoditi, kripto, forex, stock, futures, indices, bond dan ekonomi. Dan sebab itulah saya cakap pada awal video, kita kena berfikiran dan bermentaliti seperti mereka. Untuk slide seterusnya, apa yang kita perlu tahu bahawa mereka inilah liquidity provider dan kita akan panggil dia sebagai LP. Bagaimana orang seperti kita yang bermodal rendah tetapi ingin mengaut sedikit keuntungan di dalam forex? Caranya mudah sahaja. Kita pun dah tahu bahawa ini adalah business bank. Jadi demi merancakkan ekonomi. Jadi dengan cara mencairkan aset inilah yang akan memberi peluang kepada semua termasuk kita dan broker untuk sama-sama menggerakkan market. Jadi dengan hanya modal rendah sahaja kita dapat memasuki pasaran forex. Saya lupa beritahu, dengan bantuan broker. Okey, ini adalah senarai liquidity provider di dalam market. Dan jika anda tahu, terdapat lebih daripada apa yang saya senaraikan. Tetapi ini adalah pemain-pemain besar ataupun big player di dalam market. Dan mereka mempunyai spesialis di dalam setiap pair, komoditi, futures dan lain-lain. Sebagai contoh, BNP Paribas, mungkin mereka ada kepakaran di dalam major pair, exotic pair ataupun mungkin dari segi silver gold. Setiap ni mempunyai kepakaran berbeza dan mereka inilah penggerak kepada market tersebut. Okey, seterusnya adalah economic data ataupun polisi dan monetary kerajaan. Apa yang saya nak sampaikan di sini adalah setiap bank-bank di dalam dunia ini mempunyai polisi dan monetary kerajaan. Di sini saya senaraikan 5 bank yang boleh menggerakkan sesuatu pair. Sebagai contoh, Federal Reserve kalau anda bermain dengan pair USD, Bank of England, Bank of Japan jika anda berminat dengan pair Yen, Bank of Canada untuk CHF dan European Central Bank untuk EUR. Dan kita kena ingat, setiap polisi kerajaan di negara-negara ini adalah berbeza dan turun naik sesuatu itu adalah berdasarkan polisi mereka. Saya bagi satu contoh mudah, jika sesuatu kerajaan menaikkan interest rate pada lebih tinggi, pelabur-pelabur akan mula mencari peluang dan mula mengeluarkan semua aset-aset yang mereka ada di negara itu dan cuba melabur ke tempat lain yang boleh memberi keuntungan kepada mereka. Itu adalah contoh yang mudah untuk anda fahami. Dan berikut merupakan jenis economic news ataupun kita panggil economic data yang berkait dengan bank-bank di seluruh dunia. Nombor 1 adalah GDP, keluaran dalam negara kasar, interest rate, kadar interest ataupun kadar bunga. Currency market ini bergantung kepada supply and demand. Saya bagi contoh, jika ramai orang melancong ke US, maka permintaan untuk duit USD akan melonjak.
Nombor 4, stock market. Nombor 5, kadar pengangguran di negara tersebut. Nombor 6, CPI data, Consumer Price Index, kuasa membeli di dalam negara. Nombor 7, Producer Price Index, PPI data, iaitu import dan ekspor di dalam negara. Balance of trade, housing market dan purchase manager index, PMI. Faktor lain yang membantu menggerakkan sesuatu market naik dan turun adalah melalui geopolitik dan disaster. Sebagai contoh, peperangan di Ukraine dan Rusia telah menaikkan harga gold kepada paras yang lebih tinggi kerana itu adalah mata wang safe haven. Banjir, tsunami, gempa bumi dan bencana juga membantu menggerakkan market. Jika anda baca apa-apa berita berkaitan itu dan anda tengok di dalam chart, anda akan rasa kenaikan yang bakal dialami. Berikut merupakan sumber-sumber yang anda boleh percayai jika anda berminat untuk mengetahui news ataupun isu semasa berkenaan negara luar ataupun pair-pair yang anda ingin trade. Di sini saya sediakan 5 laman sesama untuk anda meneliti pergerakan market ataupun membaca news terkini berkaitan sesuatu pair yang anda ingin trade. Dan anda boleh menganalisa market membaca pergerakan daripada apa yang saya telah ceritakan sebentar tadi secara ringkasnya. Itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Dan jika video ini memberi manfaat kepada anda, bantu saya dengan 2 klik. Klik butang like dan subscribe.